Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, ingin saya memaklumkan di sini kerajaan telah memutuskan supaya operasi dan penguatkuasaan AES diambil alih oleh kerajaan daripada syarikat penyedia perkhidmatan sedia ada menerusi pelantikan sebuah syarikat milik penuh kerajaan iaitu syarikat AES Solution Sdn Bhd. Proses pengambil alihan kedua-dua syarikat ini akan dibuat secara telus dengan melantik sebuah firma audit akan melaksanakan proses penilaian ataupun dengan izin due diligence terhadap aset dan liability bagi memastikan kos pengambil alihan yang dibayar adalah adil dan munasabah. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam memastikan kelangsungan pelaksanaan AES, kerajaan telah bersetuju supaya polis diraja Malaysia menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan pengoperasian AES, mengambil kira pandangan dan maklum balas yang diterima rakyat berhubung kadar kompaun AES, kadar kompaun bagi kesalahan-kesalahan di bawah AES akan diselaraskan dengan kadar yang diguna pakai oleh PDRM bagi penguatkuasaan lalu lintas berkuat kuasa serta-merta mulai 18 September 2013. Bagi maksud ini, secara amnya, kadar kompaun permulaan adalah sebanyak RM150 bergantung kepada tahap keseriusan kesalahan tersebut dan akan meningkat mengikut tempoh ianya dijelaskan. Kadar ini mengguna pakai prinsip dengan izin the more you delay, the more you pay. Manakala pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem keselamatan jalan raya Kejara atau mengenai demerit point. Melalui sistem ini, sekiranya pengguna jalan raya melakukan kesalahan jalan raya yang berulang dan mencapai demerit point yang ditetapkan, tindakan penggantungan atau pembatalan lesen memandu akan dikenakan. Selain itu, JPJ juga akan mengambil tindakan menyenarai hitamkan lesen terhadap pesalah-pesalah yang gagal menyelesaikan saman-saman dalam tempoh yang ditetapkan. Pokok sena nak tengok lagi belakang. Pokok sena. Ya. Sila. Terima kasih Tan Sri. Pertama sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Barisan Nasional dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengambil alih daripada syarikat tersebut. Keduanya, saya juga nak tanyakan soalan berkaitan dengan yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mendengar denyutan nadi rakyat dan prihatin bahawa RM300 kompaun tersebut telah dikurangkan ke RM150. Saya nak tanyakan, bilakah agaknya perkara tersebut akan diperkuatkuasakan? Dan di kesempatan ini juga kita semua sedia maklum, pada hari ini kalau kita tengok dalam dada-dada akhbar, televisyen, selain daripada kes-kes kematian yang lain, kematian kemalangan jalan raya begitu tinggi sekali. Jadi saya berharap kepada Kementerian Pengangkutan Jalan mengambil satu kaedah yang lebih holistik untuk memantau bagaimana bukan setakat kita gantung lesen, bukan setakat kita mengenakan kompaun yang tinggi. Saya harap dapat pandangan-pandangan daripada peringkat akar umbi bagaimana kita nak lakukan untuk mengikuti setiap perjalanan pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang sentiasa kita melihat kerana negligent dengan izin, negligent pemandu-pemandu bas umpamanya, rakyat yang tidak berdosa menjadi mangsa kematian dan sebagainya. Jadi soalan saya nak minta kepada bilakah penguatkuasaan yang penurunan daripada 350 ke 150 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dikuatkuasakan, dan keduanya apakah langkah-langkah seterusnya untuk kita mengelakkan kemalangan jalan raya. Dan saya setuju dan terima kasih 800 black spot saya dipahamkan di kawasan saya Baling contohnya
pun akan dilaksanakan. Saya harap Baling, Pendang, Padang Terap, Sik, kawasan-kawasan ini juga, Kulim, Lenggong, semua ni tempat kawasan kemalangan. Walaupun kita melihat ianya di kawasan luar bandar yang dipertua, saya harap Pokok Senar juga kita pastikan black spot ni dapat kita lakukan AES. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Mengenai pelaksanaan, ianya akan dilaksanakan serta-merta pada 18 September 2013. Dan dalam konteks ini memang kamera AES ini bertujuan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya dengan mengambil pendekatan perception of being caught. Sebab itu kamera-kamera ini dipasang di kawasan lokasi kawasan kerap kemalangan. Dan seperti Yang Berhormat Baling menyebut 800 kawasan kerap kemalangan, lokasi ini akan ditentukan oleh pihak MIROS, sebuah institut kajian mengenai keselamatan jalan raya, telah mengenal pasti sebanyak 310 setakat ini untuk dipasang kamera AES ini. Jadi ini bertujuan memastikan bahawa di kawasan kerap kemalangan ini akan dipasang AES untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Saya panggil Pokok Senar awal tadi sebab subjek minta ini adalah favorite subjek Pokok Senar. Ya. IAS. Sila, tapi kali ini jangan panjang sangat. Terima kasih Tan Sri. Saya tak nak bunga macam Baling tadi. Saya tidak nak menyentuh soal pelaksanaan ataupun operasi. Mungkin itu akan dibahas dalam bajet tambahan nanti kerana dia sudah pun beralih kepada ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang saya nak bangkit di sini ialah ini bila pengambil alihan ini berlaku daripada dua syarikat ini, menunjukkan bahawa kerajaan dalam nak melaksanakan sistem EES ini, khususnya dari segi nak dibuat secara swasta ataupun tidak, itu tidak ada satu kajian yang teliti baik buruk sama ada kerajaan buat sendiri ataupun berikan kepada syarikat swasta, dan akhirnya menyebabkan bila berlaku pengambil alihan ini sudah pasti bahawa kita terpaksa membayar apa-apa imbuhan pempasan kepada kedua-dua syarikat ini kerana dia termaktub kepada perjanjian-perjanjian. Oleh sebab itu, sehingga sekarang saya mengharapkan kerajaan boleh mendedahkan kepada Parlimen ini butiran perjanjian yang telah pun dibuat. Malangnya, semalam soalan saya dijawab secara bertulis, diberikan kepada saya, mengatakan bahawa perjanjian konsensi itu merupakan dokumen terperingkat rahsia yang dikualifikasi di bawah akta rahsia rasmi. Saya heran apa permasalahan kepada perjanjian ini sehingga nak merahsiakan kepada pihak, khususnya kepada ahli-ahli Parlimen. Jadi bagi saya bahawa ini sangat penting untuk membolehkan Parlimen ini, khususnya ahli-ahli Parlimen, menilai bagaimana hasil daripada due diligence yang akan dibuat nanti itu dan pampasan yang akan dibayar kepada syarikat itu sama ada memberikan keuntungan kepada rakyat ataupun memberi keuntungan kepada kedua syarikat. Sebab Tan Sri, kalau melihat kepada beberapa perkara yang telah pernah disebut di Parlimen ini, iaitu kos pelaksanaan itu 717 juta. Mengikut model keuangan 3 langkah, syarikat ini setahun akan memperolehi keuntungan sebanyak 769.6 juta. 5 tahun syarikat ini akan bukan keuntungan, mendapat pulangan. Panjang benar. 5 tahun syarikat ini akan mendapat pulangan 3.848 bilion. Apakah nanti pampasan yang akan dibayar itu mengambil kira keuntungan yang hilang oleh syarikat ini, walaupun
dia hanya baru memasang 14 kamera di 14 lokasi. Sedangkan asalnya ialah 841 kamera yang perlu dibayar. Jadi bagi saya bahawa saya minta pihak kerajaan perlu menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini butiran perjanjian yang telah dibuat dengan kedua-dua syarikat tersebut. Tidak boleh dirahsiakan. Ini bukan isu keselamatan negara. Dan saya telah pun membuat report kepada PAC pada sidang yang lalu. Ini dokumen report saya, laporan saya kepada PAC yang berkaitan dengan ada permasalahan kong kali kong dalam pelaksanaan AES. Jadi sekarang ini daripada swasta private kepada swasta GLC. Terima kasih. Itu bukan soalan yang berman hujah. Itu saya tanya lah. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertua, telah dijelaskan, jawapan telah diberikan bahawa ianya adalah bahawa akta rahsia rasmi. Walau bagaimanapun, dan untuk makluman bahawa AS ini seperti saya sebutkan, pengambil alihan kedua-dua syarikat ini akan dibuat secara telus, dan kita akan melantik audit bebas, dan pengambilan akan dibayar secara adil dan munasabah. Dan untuk makluman ahli-ahli yang Dewan, bahawa seperti yang disebut tadi 800 kamera, ianya akan dikurangkan kepada 310 kamera kerana yang mengambil alih ini tidak bermotifkan keuntungan. Syarikat kerajaan ini tidak bermotifkan keuntungan.